Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa nama, Mommy Leader Aisyah yang dikasihi. So, ini adalah sesi pertama untuk podcast Wake Up Malaysia. Yang mana Wake Up Malaysia ni adalah satu program yang saya buat khas untuk membantu usahawan-usahawan. And then kita orang kata macam free marketing lah. Lepas tu at the same time kita nak berborak santai berkaitan bukan isu semasa tetapi berkaitan dengan kepakaran you sendiri. Kan? So tak perlu saya untuk kenalkan Mommy Lidia Aisyah. Lebih baik Mommy Lidia Aisyah kenalkan diri Mommy Aisyah sendirilah kan. So selamat datang kepada semua penonton-penonton yang akan menonton video ni. So hari ni kita akan membicarakan satu topik yang sangat panas lah. Dalam orang kata time-time pandemik ni, satu isu yang selalu dibicarakan adalah tentang kewangan. So hari ni saya bawakan kepada anda salah seorang daripada kenalan saya yang mana kepakaran dia adalah dia dalam bab kewangan tapi dia dalam bab kewangan yang lain sikit. Nak tahu apa dia, baik dia cerita sendirilah. Dia cerita sendiri. Saya persilakanlah untuk leader Mommy Aisyah kenalkan diri dan apa kepakaran leader Mommy Aisyah sebenarnya. Silakan. Okay. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama diberi Aisyah Husni dan saya merupakan usahawan FTR bagi tim dari Aisyah. FTR adalah singkatan bagi Formula Tarik Rezeki dan kepakaran Syah adalah membantu usahawan ataupun mereka yang tertekan dengan masalah hutang, okay? Masalah dari segi bocor, masalah dalam perniagaan ataupun masalah dalam keluarga ataupun rumah tangga untuk belajar betulkan hati dan bersihkan jiwa supaya rezeki dapat masuk dengan mudah dan lancar. Alright. Okay. Mantap tak tuan-tuan puan? Pengenalan dia tu pun dah mantap dah. So, yelah berikutan dengan pandemik COVID-19 yang hampir 2 tahun hampir 2 tahun kita lalui. Saya banyak mendapat persoalan-persoalan daripada sahabat-sahabat sekeliling saya berkaitan dengan macam mana untuk nak mencari rezeki yang lebih, macam mana untuk nak orang kata survive dalam pandemik COVID-19 ni dan nak bayar hutang. So Mommy boleh ceritakan sikit lah pada pandangan Mommy kan berdasarkan COVID-19 ni, and then apa pandangan Mommy tentang rezeki tu sendiri. Boleh ceritakan tak kepada semua yang menonton ni? Okay, so sebelum Syah kongsikan lebih lanjut, Syah bagi tahu honestly Syah bukan pakar kewangan, okay? Tapi Syah belajar daripada pengalaman hidup sendirilah sebenarnya mengajar macam mana untuk berhadapan dengan situasi sukar. So bagi Syah, bila berlakunya pandemik COVID-19 ni bukan isu besar bagi Syah sebab Syah dah lalui fasa hilang pekerjaan tu pada 2017 dulu. Okay. So bila pandemik COVID-19 ni Allah datangkan ujian begini, Syah dapat lalui dengan tenang lah, alhamdulillah, berkat orang kata kita dah lalui fasa tu kan, tak kehilangan pekerjaan masa tu, dan dengan komitmen yang banyak, ujian demi ujian Allah datangkan anak pertama, tak boleh nak bekerja lagi kan. Lepas tu adalah kekangan-kekangan yang menyebabkan kita tak boleh nak bekerja masa tu. So kita decide untuk berniaga. Antara jalan yang masa tu Syah rasa Syah ada sedikit ilmu lah untuk berniaga. Konon-kononnya lah masa tu, sebab masa bekerja tempat lama tu kita diberi peluang untuk bekerja sambil jana income. So jadi agent dalam company tu kan, jual produk company. Okay. So kita ada pengalaman lagi dengan agent, supplier dan sebagainya. So berbekalkan sedikit ilmu tu adalah keyakinan untuk berniaga. So Syah decided untuk tidak bekerja dan buatlah bisnes part time, buat itu, buat ini. Macam-macam jenis bisnes Syah buat. Okay. So benda tu bagi Syah normal dah. Sekarang bagi Syah kalau Allah datangkan ujian macam ni, alhamdulillah Syah mungkin tak terkesan macam orang lain yang mungkin baru kehilangan pekerjaan.
kan? Ya, Dan bisnes pun nak drop dan sebagainya. betul. So apa yang Syah belajar daripada pengalaman hidup? Of course Syah suka nak berkongsi pengalaman Syah bermula untuk faham tentang konsep rezeki yang sebenar bila Syah berjumpa dengan buku FDR. Okay. Okay? Syah tak suka nak menghilangkan turning point hidup Syah berubah memang kat start buku FDR tersebut. Okay. Sebab masa tu Syah diuji dengan masalah kewangan sebab Syah tak bekerja dan Syah ada komitmen, ada hutang yang menyebabkan Syah tak boleh nak komit bayar setiap bulan dengan komitmen suami sendiri. Memang terbeban lah. Okay? Kita depends on suami saja kan. Alright. So bila Syah baca buku FDR tu, Syah faham, sangat-sangat faham bahawa kenapa sebenarnya bila kita nak faham tentang konsep rezeki ni, kita kena tahu apa yang menyebabkan hidup kita jadi macam ni. Okay. Okay, Allah uji kehilangan pekerjaan, lepas tu diuji sekian. Syah dapat solusinya daripada buku FDR tersebut. So Syah sangat jelas sebenarnya apa punca yang menyebabkan rezeki Syah tersebut. So bila Syah reflect balik kehidupan Syah masa bekerja, tak ada keberkatan, okay? Dari segi solat, tak jaga dan banyak benda-benda tapi of course keberkatan tu lah sebenarnya. Bila kita reflect balik kehidupan kita dulu dengan apa yang kita dapat, rupanya hilang keberkatan. Masa kita bekerja dulu tu, mungkin masa kita bekerja dulu kita tak jaga keberkatan rezeki. Okay, jadi Allah takdirkan kita hilang pekerjaan tu melalui ujian company tu sendirilah. Okay, tapi dia punya ujian lah, kita bahagian kita kat sini. Allah uji begini. So itulah. Okay. So pada ketika itulah Syah faham sebenarnya rezeki ni pun walaupun kita tak bekerja, or even kita tak ada perniagaan pun, kita yakin bahawa rezeki tu daripada Allah. Cuma kita boleh cari lebih pendapatan. Kalau kita nak extra income, ada jalan dia. Cuma bila kita faham tentang siapa yang memberi rezeki, kita kenal Allah tu yang maha memberi rezeki, Allah tu yang maha kaya, kita tak akan risau tentang rezeki kita esok hari. Wah, nampak. Amazing tak tuan-tuan puan? So, okay. Yelah, nak katakan pengalaman tu dia adalah satu benda yang pahit juga kan Mami kan. Tapi macam mana disebabkan hanya kerana Mami sangat bergantung harap dengan rezeki tu datang daripada Tuhan yang menyebabkan Mami kuat pun, ataupun ada unsur-unsur lain juga yang Mami, sebab tak semua orang kadang-kadang Mami kan, tak semua orang yang ada pemikiran macam tu. Ada yang macam dia rasa dia punya usaha tu adalah dia punya usaha lah kan, yang rezeki tu bukan datang daripada Tuhan dan sebagainya kan. Kadang-kadang mereka lupa dan lalai. So apa yang menyebabkan selain daripada faktor tu kan, untuk Mami nak menguatkan yang rezeki tu datang daripada Tuhan, apa faktor yang menyebabkan Mami lagi kuat? Katakan contoh pengalaman bisnes tu tadi kan, menjadikan Mami kuat untuk teruskan perjuangan sampai sekarang. Maksudnya masih lagi berniaga dan ni. Boleh ceritakan tak sebesikit? Apa sumber inspirasi dan sumber kekuatan untuk menampakkan dengan jelas bahawasanya rezeki tu Tuhan punya? Macam tu. Okay, satu yang Syah sangat jelas yang Syah dapat daripada FDR tu, bila mana ada satu ayat yang cikgu share, penulis share lah, okay, kita panggil dia cikgu. So apa yang cikgu share dekat dalam tu, peranan kita sebagai seorang hamba dan juga khalifah. Okay, peranan kita sebagai hamba sebenarnya Allah menjadikan kita atas dunia ni untuk beribadah kepada Allah. Okay, tu Syah sangat-sangat pegang benda tu. Jadi selama ni sebenarnya kita hidup, kita rasa hidup kita susah, rasa sangat struggle sebab kita tidak menjadi seorang hamba yang taat. Itu kesilapan kita sebenarnya. Sebab tu hari ini kita sangat struggle dengan hidup, cari rezeki dan sebagainya sebab kita tidak menjadi hamba yang taat pada perintah Allah. Kita solat tapi kita lewat-lewatkan solat. Ada juga yang tak solat langsung. Sebab apa? Sebab sibuk berniaga, sibuk bekerja,
Okay, Betul. lagi-lagi saya sangat percaya kadang-kadang banyak juga pembaca-pembaca FDR yang mengadu bila dia ada buka kedai makan terpaksa kodokkan solat. Okay, dekat situ sebenarnya dah nampak sangat yang kita utamakan pelanggan daripada utamakan hak Allah. Sedangkan yang bagi rezeki itu Allah. Dia perumpamaannya macam ni. Andai katalah pada waktu dah masuk waktu maghrib, customer datang, adakah kita nak cakap dengan dia tunggu sekejap saya pergi solat dulu sebab dah masuk waktu. Okay, kita ada pilihan sama ada kita nak utamakan Allah masa itu atau kita nak utamakan pelanggan kita. Andai kata kita utamakan Allah masa itu, okay, insya-Allah pelanggan tu akan tunggu. Sebab Allah yang pegang hati pelanggan kita ni. Tapi sekiranya masa tu kita menolak, kita utamakan pelanggan, okay, boleh jadi pelanggan tu tak jadi beli, kan? Boleh jadi apa-apalah orang kata benda lain boleh berlaku. Allah boleh bolak-balikkan hati manusia, kan? Boleh jadi dia tak jadi order, okay? Paling penting adalah hilanglah keberkatan rezeki pada waktu tu. Sedangkan memang rezeki itu Allah bagi tapi tak berkat. Sama ada you nak rezeki yang berkat ataupun benda tu dalam tangan you. Okay? Sebab kita nak berniaga ataupun kita nak mencari rezeki ni yang pertama adalah keberkatan. Sebab tanpa keberkatan, duit yang banyak tu takkan cukup. Sikit tak cukup, banyak ni tak puas. Itulah yang kita rasa sekarang. So kita boleh rasa sama ada rezeki kita hari ni cukup ke tak cukup. Berkat ke tak berkat. Kalau hari ni you rasa rezeki you tak cukup, mungkin rezeki yang you dapat tu tak berkat. Alright. Okay. Itu apa yang saya boleh share lah. So korang dengar sendirilah kan, bila kita katakan tentang apa nama rezeki ni, jangan main-main dengan rezeki ni. Rezeki ni datang daripada Tuhan. Saya pun berpegang pada apa yang Mami katakan sebab benda tu adalah perjalanan hidup saya juga. Macam saya pun fokus banyak hidupkan bertuhan. Dahulukan Tuhan. Tuhan ada, Tuhan sentiasa ada. Jangan takut. Kau rasa kau punya usaha tu besar, kau rasa macam apa nama usaha besar dapat besar. Tak, sebenarnya kadang-kadang usaha sikit boleh dapat besar. Cuma macam mana kita set minda kita dan sebagainya. Okey Mami, soalan seterusnya Mami. Kita nak cerita pasal rezeki kan. Nak cerita pasal rezeki. Rezeki ni terbahagi kepada berapa benda? Berapa Mami? Macam pengalaman Mami yang Mami pernah belajar ke apa ke yang Mami boleh kongsi kan. Mungkin daripada buku FTR tu sendiri kan, bukan orang kata bukan kongsi isi kandungan tu, tapi orang kata sneak peek. Rezeki ni datang daripada apa faktor bentuk dia, punca tu boleh kongsikan sikit, tak sikit banyak pun 3 perkara ke yang boleh diamalkan, itu pun lebih bagus lah. Tak ada nak kongsi semua, tapi benda-benda yang kita boleh kongsi tu dalam keadaan yang santai, simple, yang orang boleh ikut. Yang orang ramai orang tak sedar ke, simple-simple macam tu lah. Silakan. Apa dia? Saya pun nak tahu juga sebenarnya ni. Ada 8 kan, punca rezeki kita ni sebenarnya ada 8. Tapi saya kongsikan 3 yang insya-Allah kalau kita pegang benda ni pun dah cukup sebenarnya untuk kita bulatkan keyakinan dan tawakal kita kepada Allah. Okay, yang pertama adalah rezeki kerana istighfar. Istighfar. Sebab saya sangat pegang kepada sebab Allah sebut dekat situ, kita tahu sebenarnya punca yang menyebabkan rezeki kita tersekat ni adalah disebabkan dosa-dosa kita. Okay? Rezeki Allah ni unlimited. Tapi dia boleh jadi limited dengan dosa yang kita buat. Terhad. Maksudnya ada roadblock dekat situ. Okay? So, rezeki tu akan masuk dengan mudah, dengan lancar, cukup, berkat dan sebagainya bila kita banyakkan istighfar, iaitu pengampunan ampun dosa kita kepada Allah lah. Okay? Atas dosa-dosa yang kita dah buat. So, berbanyakkan istighfar. Okay, Allah angkat, Allah bagi kemudahan selepas kesulitan. So, yang kedua adalah rezeki asbab sedekah. Sedekah ni sangat memberi kesan yang besar dalam hidup Syah, bila mana dulu mindset Syah adalah bila kita tak ada duit, kita tak perlu sedekah.
Dan kita akan takut sangat duit kita habis. Okey. Dalam keadaan kadang-kadang kita ada duit pun kita susah nak sedekah kalau kita tak ada kesedaran. Okey. Tapi bila kita betul-betul yakin puasa sedekah, maksudnya kita betul-betul beriman dengan janji Allah dalam Al-Quran bahawa tidak akan miskin orang yang bersedekah. Walaupun dalam keadaan kita miskin, kita akan usaha cari sesuatu untuk kita sedekah. That feeling memang tak semua orang akan dapat kalau tak ada ilmu. Sebab tu ilmu tu dekat depan, kan? Ada ilmu, walau macam mana keadaan sekarang pun, lagi kita susah, lagi kita kena memberi. Sebab itu je satu-satunya jalan untuk memperbanyakkan rezeki. Kan tak ada pun orang cakap orang kaya kalau kita tanya, itulah formula dia. Kan? Yang Allah dah jamin dalam Al-Quran. Tapi kita yang tak percaya, kita yang tak beriman dengan janji Allah. Kan? Betul. Okay. So yang ketiga adalah rezeki asbab. Apa lagi ada Kimi? Apa yang Kimi ingat? Kalau antara salah satunya adalah yang paling beri kesan adalah kerana adanya usaha lah, ada ikhtiar. Rezeki kerana berusaha, kan? Itu rezeki lebih kita dapat sesuai dengan apa yang kita usahakan. Okey? Itulah jalan yang Syah pilih, berniaga. Pada ketika itu walaupun struggle, orang kata, tapi bila Syah baca FPR, Syah sangat percaya kita betulkan diri kita jadi hamba Allah yang soleh, maksudnya betulkan diri kita, solat kita, okey, buat amalan tambahan, zikir-zikir dan sebagainya. Kemudian kita kena usaha jalan lain, sama ada berniaga, bekerja, kan? Macam berniaga dengan FPR ni Syah sangat suka sebab satu, ilmu tu sendiri yang banyak memberi kesan dalam hidup Syah, dan Syah hanya sampaikan ilmu tu. Ilmu yang memberi kesan dalam hidup Syah dan Syah kongsikan balik. Maksudnya platform bisnes Syah adalah berniaga sambil berdakwah. Jadi kita sampaikan ilmu tu dalam masa yang sama. Untuk memiliki ilmu yang ada dalam buku FPR yang dah dibukukan ini, perlu berilah untuk dapatkan. Itu je. Simple as. So itu usaha kita. Kalau kita nak orang kata rezeki lebih, kena usaha lebih lah. Kalau you usaha sikit, you dapatlah sikit. Dan benda tu menentukan kesabaran you juga, proses juga, dan itulah lagi benda tu kan. Yes. So pokok pangkalnya adalah rezeki tu kita kena faham betul-betul. Kan? Kita kena faham betul-betul yang mana kalau kita tak faham rezeki ni dengan betul, kita akan salah jalan. Bila kita salah jalan, kita tak akan dapat apa yang kita nak capai. Simple kan? Kehidupan, indahnya kehidupan Allah SWT cipta manusia kat atas muka bumi ni, Allah tak suka memberatkan manusia. Allah dah bagi tahu kan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Maksudnya apa? Dalam surah Baqarah kita selalu baca, kalau kita baca maksurat kita selalu baca, kalau kita baca ratib kita selalu baca, kalau macam-macam. Senang je Allah kata, Allah bagi ujian pada orang yang layak, yang tahu boleh pikul. Allah tak akan membebankan. Sesuai. So simple lah. So sebab tu bila saya suka, first kali kenapa saya buat wake up Malaysia ni, sebab saya nak bantu. Sebab saya tahu usaha untuk ramai orang yang dia struggle, dia tak tahu platform, dia tak tahu. Jadi saya gunakan platform yang saya ada, kelebihan yang saya ada ni, saya jadikan dia sebagai pemudah cara. Tak susah pun sebenarnya. Kan? Orang kata waktu pandemik tak boleh survive, tapi alhamdulillah Mami Leda Aisyah survive. Alhamdulillah, syukur Allah bagi cukup. Nak buat lebih tu Mami kena buat lebih lah. Itu simple lah kan. Betul, Mami pun dah cakap kan. Rezeki tu adalah datang daripada ikhtiar juga. Betul? So ada 3 benda yang Mami kongsikan. Kan? Yang pertama tadi apa? Istighfar. Rezeki sebab istighfar. Yang kedua rezeki sebab sedekah. Yang ketiga rezeki sebab ikhtiar. Semua benda ni, 3 perkara ni asas. Kan kalau kita nak ceritakan pasal untuk nak mencapai kejayaan dan sebagainya, inilah dia yang kita kena faham. So pada yang menonton video ni, anda kena faham rezeki anda ada. Allah dah bagi tahu dalam Quran. Ada 62 ayat ke 52 ayat tak silap saya dalam Al-Quran yang menceritakan tentang bab rezeki saja.
Nak sebut satu-satu panjang lah kan nanti video ni. Tapi you all boleh research, you all boleh tengok, you all boleh tanya ustaz-ustaz. Banyak. Kalau nak mudah, simple je. Pergilah beli buku FTR. Kan? Belilah buku FTR nak tahu lebih lanjut. Boleh dapat bimbingan mungkin dengan Mami Lidah Aisyah dan tim-tim Da'i Aisyah kan. So, okay Mami. Soalan seterusnya lah Mami. Bila kita cerita pasal bab rezeki ni kan. Macam mana kita nak belajar untuk redha dengan apa yang kita dapat. Sebab saya nampak kebanyakan orang, bukan dia orang tak, pada saya lah, ni pada saya yang saya belajar daripada guru-guru saya, dan benda yang Mami juga pernah share. Redha adalah salah satu jalan pembuka rezeki juga. Betul? Kan? Jadi saya nak tahulah dari segi apa maksud redha tu. Kalau yang daripada segi pemahaman Mami lah, apa yang Mami belajar, yang Mami boleh sharekan kepada semua yang menonton video ni. Sebab saya nampak kebanyakan orang selalu cakap dengan saya ada masalah tu, ada masalah. Ramai orang mengadu dengan saya. Waktu-waktu pandemik ni ramai orang mengadu. Cakap macam-macam. Cakap, saya dah redha ni tapi still rezeki tak ada. So, apa sebenarnya maksud redha dalam istilah untuk kita nak menggapai rezeki tu? Bersilakan. Okay. Bismillah. Redha dengan pasrah. Okay, ada beza. Alright. Pasrah adalah dia serah macam tu tanpa usaha. Okay. Bila dah jadi, pasrah je lah. Okay. Tapi kalau redha ni dia adalah satu betul-betul kita lapang dada. Maksudnya tak ada argument dah selepas kita redha. You redha, you kena redha lah. Macam tu. So kalau you kata you redha tapi saya dah redha dah tapi tak ada pun, maksudnya something yang you belum redha lah sebenarnya. You tak ikhlas. Redha ni you ikhlas, you terima ketentuan Allah tu dengan lapang dada. You terima segala-galanya, beginilah yang Allah takdirkan untuk aku. Aku redha. Okay, so apa usaha you kena usahalah jalan-jalan lain yang ada. Okay, redha bukan bermakna you menunggu Allah datangkan something tanpa you perlu usaha lagi. Redha adalah you lapang dada dengan apa yang Allah bagi. Maksudnya ketentuan Allah pada ketika tu, pada you. Macam tu. So tak boleh lah nak cakap redha. Macam Kimi cakap tadi kan. Kita redha, okay. Takdir Allah jadikan pandemik COVID-19 ni. Kita redha dengan ujian Allah kan. Kena redha lah sebab ini semua atas izin Allah. So, redha is redha. Okay, so seterusnya kita usahalah jalan apa yang Allah bagi. Berniaga, bekerja. Okay, bukan you kata you redha you tanpa buat apa-apa. Dan you kena bermuat lepas you redha tu bukan redha lah maksudnya. Tak cukup redha lagi sebenarnya. Dia kalau yalah maksudnya macam bila pasrah beza. Pasrah kita dah serahkan kita. Itu bukan tawakal pun sebenarnya. Kalau nak kata tawakal pun bukan tawakal. Tawakal tu mesti kena ada usaha kan, saya belajar lah. Kalau kita sekadar berserah tapi tanpa usaha memang takkan dapat lah. Sebab dia bercanggah dengan apa ayat Quran yang Allah kata dalam surah An-Najm ayat 39 kan. Allah bagi apa yang kita usahakan. So itulah dia. So sangat membuka lah. Macam saya pun baru tahu pasal pasrah dengan redha ni. Thank you Mami. So soalan terakhir lah Mami. Apa pesanan Mami lah kepada orang-orang rakyat-rakyat Malaysia di luar sana kan untuk pandemik ni, and then mungkin ada solution yang Mami boleh berikan. Sebab platform ni adalah satu platform yang untuk bukan sahaja kita berbincang tentang isu semasa, tapi kita nak bagi kesedaran kepada orang di luar sana tentang betapa pentingnya suatu benda, topik yang saya bawa ni ada kepentingan dia. So apa pesanan Mami tentang kita cerita pasal kepakaran Mami sendirilah. Bukan dalam orang kata bab dapat duit, rezeki datang dari langit cuba curah, bukan. Tapi kita nak cerita apa pesanan Mami dari segi sudut hati sebagai seorang Melayu, seorang Malaysia, orang Malaysia lah senang cerita kan, tak kisahlah bangsa tu. Untuk pesanan kepada semua orang dekat luar sana yang melihat video ni, apa pesanan yang kalau Mami nak bagi tahu kepada semua rakyat Malaysia, apa pesanan dia berkaitan dengan kepakaran Mami lah, senang. Silakan, bismillah. Sesuai dengan kita punya
orang panggil tu deadline kan, Wake Up Malaysia kan. So wake up lah, wake up. Okay, kita hidup ni ada matlamat. Okay, ada matlamat, ada tujuan kita hidup. Dan apa yang paling penting adalah kita hidup ni sebenarnya matlamat hidup kita ni bukan untuk duit. Okay, selama ni kita hidup bersandarkan duit. Sebab tu kita bekerja kerana duit, kita berniaga kerana duit. Jadi bila Allah hilangkan pekerjaan, Allah hilangkan perniagaan kita dulu ni, kita seolah-olah macam dah tak ada harapan lagi untuk hidup. So sebenarnya kita hidup ni kena jelas kenapa kita dijadikan atas muka bumi Allah ni. Selagi kita tak jelas dengan tujuan dan matlamat kita hidup, kita tak akan capai apa yang kita nak capai sebenarnya. Sebab kita langsung tak jelas. Okay, tujuan kita hidup. Jadi duit tu bukan matlamat. Okay, tapi memang tak dinafikan kita hidup, kita perlukan duit. Tapi duit tu cuma alat. Cuma jangan sandarkan kita punya pekerjaan, perniagaan kita tu kerana duit semata-mata. Ada something yang lebih besar daripada tu, selain daripada duit. Sebila kita kenal Allah, kita tahu tujuan kita hidup, bukan selama-lamanya atas dunia. So kita nak ajak untuk fokus urusan akhirat. Sebab kita dah banyak tinggalkan hak Allah, abaikan hak Allah. Sebab tu Allah datangkan ujian bukan kepada Malaysia tapi kepada diri you sendiri sebenarnya. Ujian tu pada diri you untuk you kembali pada Allah. Betulkan asas hidup you daripada akar bumi. Jadi diri you sendirilah yang you kena betulkan. Betul. So you jangan tanya macam mana you nak berniaga, nak cari duit, nak buat bisnes apa. Sebenarnya kena betulkan diri you dulu. Back to basic dengan back to Allah. Betul. Sesuai lah dengan kalau apa dia? Paling asas lah sebenarnya, kita tak perlu menghilangkan basic kehidupan. Ya, betul. Sesuai dengan tagline. Sedap, saya suka. Duit bukan matlamat, hanya alat. Oh, itu best tu, sedap lah. Duit bukan matlamat, tapi hanya alat. Dia adalah alat. Betul, saya sangat setuju. Sama juga. Kita kalau dalam orang Islam nak masuk syurga kan, sembahyang bukan menjaminkan kita masuk syurga. Baca Quran bukan menjamin kita masuk syurga. Dia cuma alat untuk kita dapat rahmat Tuhan untuk masuk dalam syurga. Samalah dalam kehidupan. Ramai orang cakap dengan saya, ramai orang tanya dengan saya, macam mana kita nak berjaya dalam kehidupan? Pesanan saya simple je. Hidup pastikan bertuhan. Yang lain semua alat. Boleh ada duit, jangan jadikan duit sebagai Tuhan. Boleh ada isteri, jangan jadikan isteri sebagai Tuhan. Boleh ada pasangan, jangan jadikan pasangan sebagai Tuhan. Tempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Jangan tempatkan orang lain sebagai Tuhan. Bila kita lari benda tu, itu lari daripada fitrah namanya. Bila lari daripada fitrah, itu yang hidup huru-hara tu. Hidup huru-hara. Sedangkan Allah dah susun cantik, dalam Quran dah susun cantik, hadis Nabi pun dah terangkan dengan cantik. Cuma kita nak follow ataupun tidak. Okay, so Mami, bulan 8 ni Mami, kita nak cerita lah apa ada benda special FTR ni, Tim Dai Aisyah ni, cerita sikit. Kan, kita bukan jemput saja-saja. Kan, cuba cerita sikit apa benda yang menarik yang you all setengah projek. Apa benda upcoming benda yang you nak war-warkan kepada rakyat Malaysia. Silakan. Okay. Sebelum tu saya kenalkan dulu balik Syah sendiri, kepakaran Syah membantu anda usahawan ataupun mereka yang sekarang tengah struggle dalam hidup. Tak tahu nak start daripada mana. Okay. Asalnya kita nak bantu mereka yang memang start dalam hidup. Tak tahu nak bermula daripada mana. Okay. So melalui platform FTR, okay, sama ada you nak sertai kita, okay, berniaga sambil berdakwah dengan FTR, you boleh dapatkan buku FTR itu sendiri sebagai panduan, okay, penunjuk arah. Orang kata dia sebenarnya adalah pembuka jalan lah, pembuka jalan seperti mana Syah dulu pada tahun 2017, okay. Dan benda tu Syah bawa sampai hari ni, walaupun Alhamdulillah Allah bagi kefahaman, Allah bagi ilmu lain, tapi Syah tidak meninggalkan FTR tu sebab Syah tahu ramai lagi yang belum kenal FTR ni. Maksudnya struggle Syah dulu ni ramai orang sedang lalui sekarang. So inilah turning point yang Syah boleh tunjukkan kepada anda yang nak ubah hidup,
Okay, nak merdekakan diri you daripada zaman you yang mungkin jauh daripada Allah, untuk back to Allah, betulkan balik asas hidup you daripada akar umbi. Bermula dengan ilmu dalam buku Al-Quran sendiri. Yang mana kami tim dari Aisyah akan bantu bagi bimbingan. Bukan sahaja kita bagi buku dan pandai-pandai you lah baca, amal dan sebagainya. Okay, tapi tim FBR, tim dari Aisyah, kita bantu bagi bimbingan. Okay, berterusan. Bimbingan berterusan in case you ada apa-apa isu, ada problem. Okay, kita bantu you macam mana untuk istiqomah beramal dalam satu circle yang positif dan supportive. Sebab bagi Syah nak ubah hidup ni kena ada circle, itu je. Kalau you tak ada circle yang sama-sama nak ubah hidup dengan you, circle yang positif, you kena cari. Benda tu sangat-sangat penting. Sebab circle tu dia akan mempengaruhi kehidupan you seharian. Okay? Alright. So, katanya saya ada dengar kata lah, ni tak tahulah betul ke tidak kan. Untuk buku FTR ni ada promosi untuk bulan 8 kan, untuk permulaan. Set permulaan berapa harga dia, saya tak ingat lah. Okay. Set permulaan memang basic lah orang kata kan. Kita ada 3 buah buku pengenalan, iaitu 15 tafsir asas rezeki, okay, buku 17 formula tarik rezeki, dan buku 21 rahsia dikejar rezeki. So sebenarnya buku mini 3-in-1 ni adalah buku combo hot selling kita lah. Okay, yang mana set pengenalan kepada buku 121 formula tarik rezeki, iaitu buku panduan lengkap. Okay, bimbingan sepanjang hayat, adalah coaching dan sebagainya lah. Okay, jadi untuk dapatkan set pengenalan ni, at least you boleh usaha dapatkan buku mini 1 ni pun dah cukup. Okay, first dulu kita tak bagi paling minimum tadi, paling minimum. Okay. Kita bagi 50% discount. Harga asal dia RM59.90. Okay. Okay, untuk buku 15 rahsia asas rezeki, asas kehidupan, ilmu yang ramai orang tahu tapi tak sedar dan tak puas. Okay, diskaun 50%, harga dia cuma RM29.90 sahaja. Bagi bimbingan lagi. Ada. Apalah. Wow. InsyaAllah. Boleh. Baguslah. Maksudnya buku tu lebih kurang 50% kan dia tolak kan. So siapa-siapa yang nak untuk ni boleh hubungi lah Mami. Macam mana diorang nak dapatkan ni Mami? Kita cerita-cerita ni sekarang tak tahu pula kan. Mana pula nak mendapatkan buku ni kan. So boleh pergi ke mana untuk nak dapatkan boleh pergi ke Facebook Syah Aisyah Rusdi. Okay, Facebook FTR Eksklusif Selangor. Okay, untuk tim dari Aisyah. Kalau pergikan hashtag tim dari Aisyah pun boleh, nanti keluar dalam semua tim Syah. Okay, seluruh negeri, Sabah Sarawak pun ada. Okay, secara mudah kalau nak kontak Syah terus 011 okay, 18927048. Okay. Simpan nombor telefon tu. Dan saya akan tinggalkan link dekat bawah description dekat dalam video ni nanti. Korang boleh terus pergi tengok FB dia. Korang boleh terus tengok dia punya page. Korang boleh tengok juga dia punya group, contoh group dan kolam apa nama ada tempat untuk share rezeki, share tips percuma kan. So korang boleh follow dekat dia punya channel tersendiri dia. Untuk you himpun semua bukan semua pembaca, tapi you himpun semua sekali kan, orang yang nak tahu lebih lanjut tentang FTR ni. Dan bukan setakat tu saja, banyak tips dan sebagainya. So saya sangat recommend, saya sendiri recommend untuk you guys follow lah. Sebab saya dah duduk dalam circle ni dah hampir 2 tahun. Baru tahun ni baru nak start nak buat Wake Up Malaysia. Padahal dah 2 tahun dah kan. So saya sendiri pun ada cerita saya sendiri dalam FTR kan. Macam mana sale saya daripada berapa Mami? Daripada 1,000 lonjak kepada 24,000 dalam masa 5 bulan. So ini sekarang dah kembali balik ke pakai jalan, dah mula balik nak buat untuk bisnes sendiri kan. So alhamdulillah, saya beritahu pada Mami semalam, rezeki tak disangka kan. Saya baru start buat jual bisnes sate tu kan. Saya buat bisnes sate tu, saya bagi orang lain jalan kan. Alhamdulillah semalam dah 2 hari terjual lebih kurang 100 lebih pieces. So
FTR banyak membantu sebenarnya pada saya lah. Sebab saya banyak mengamalkan. Walaupun buku 61 tu belum habis lagi. Ni pun dah nak cadang untuk nak dapat set full set. So doa-doa kan. Cuma pada saya, nasihat saya kepada semua orang yang tengok video ni. Kalau anda buntu, anda kena cari jalan. Anda jangan stuck. Jangan fikirkan masalah. Jangan fikir. Sebab kalau kita lagi memikirkan masalah, masalah akan banyak lagi datang. Tapi kalau kita fikir benda yang baik, dia bukan cerita pasal law of attraction. Tak sebenarnya. Kita sebenarnya bersangka baik dengan Tuhan. Kalau kita bersangka yang Tuhan banyak sangat bagi masalah pada kita, maka masalah akan banyak datang pada kita. Sebab itu doa. Kan? Hadis Nabi Muhammad SAW jelas mengatakan, setiap apa yang kita dengar, apa yang kita cakap, apa yang kita buat adalah doa. Tanpa kita sedar. So, sahabat-sahabat yang menonton video ni, korang tengok video ni betul-betul. Korang hayati setiap apa yang Mami kata kan. Dan kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal formula FTR, pergilah. Pergi tekan link dekat bawah tu. And then, InsyaAllah, mungkin ni adalah salah satu ikhtiar. Tak tahu kan? Kalau Allah nak bagi, tak ada siapa boleh halang. Kalau Allah tak nak bagi, tak ada siapa boleh bagi. Simple. Itu pegangan saya dalam kehidupan saya. Kan? Kau usahalah bagai nak arak. Kalau Tuhan kata tu bukan rezeki kau, sampai bila-bila kau tak akan dapat. Tapi kalau kau usaha, kau pengharapan penuh dengan Allah SWT, mana mungkin Allah SWT tak akan bagi rezeki pada kau. Hatta walaupun dalam pandemik COVID-19. Kan? Kita tengok paling simple lah. Berapa ramai orang di sekeliling kita kan, Mami kan? Nak bincang sikit lah, last lah sebelum penutup kan. Berapa ramai kita nampak orang dekat dalam pandemik COVID-19 ni, dia jadi orang kaya. Orang yang dia buka pintu rezeki. Kan? So, sebenarnya tanya pada diri lah. Kalau betul lah, kalau misal kata you terjejas dengan COVID-19, apa sebenarnya yang menyebabkan betul-betul you terkesan dalam COVID-19? Dan tengok balik kehidupan you seharian. Apa benda yang you lakukan? Adakah benda yang you lakukan, benda tu mendekatkan diri you kepada kejayaan yang you nak, mendekatkan diri pada Tuhan, ataupun benda tu menjauhkan diri daripada kejayaan you? Ataupun you buat benda yang sama, and then you mengharap keputusan yang berbeza, yang Albert Einstein pun mengatakan itu kerja orang gila. Crazy people only do the things they do the same, and they think they will get the different result. Itu orang gila. Buat benda yang sama, berulang kali, mengharapkan keputusan yang berbeza adalah orang gila, Mami. So, itulah pesanan saya. Wake up lah Malaysia, wahai Malaysia. Bangunlah, bangkitlah anda. Anda semua adalah orang-orang yang dipilih. Dan kalau kita tak ada manfaat dalam diri kita, Tuhan takkan lahirkan kita kat atas muka bumi ni. Simple. Sebab Allah takkan ciptakan manusia, melainkan manusia itu bermanfaat. Kan? So, Mami, thank you very much for today's session. InsyaAllah mungkin kita akan invite Mami lagi. Kan? And then mungkin kita akan invite juga tim-tim dari Aisyah untuk bercakap juga bab-bab lain. So, thank you very much. Dan kepada yang menonton, kepada yang menonton untuk sesi first season of Wake Up Malaysia, selamat datang kepada anda. And then nantikan lagi perkongsian-perkongsian, banyak benda yang saya akan kongsikan dengan anda berkaitan dengan saya akan menjemput banyaklah panel-panel kan. So pertama sekali kita mulakan dengan Mami Aisyah lah. Dan sebelah kiri saya, kanan kiri saya lah kan. So ini yang comel ni. Okey, jangan nak tackle dia pula, dia dah ada suami. Tak dengar suara anak-anak kat belakang tu. Okay, so nantikan untuk sesi session yang kedua akan datang, kita akan invite orang lain pula. Kita jumpa untuk next session. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya adalah semuanya datang daripada Allah SWT dengan izin Allah SWT. So itu saja. Kita jumpa untuk next video. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.